Okey, selamat pagi. Saya Puan Ang. Cikgu ingin menceritakan berkaitan dengan jenis peperiksaan yang akan kalian hadapi untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Baiklah, untuk peperiksaan akhir tahun yang selama ni kita panggil peperiksaan akhir tahun akan bertukar nama. Okey, 我们年尾的考试我们已经是叫 untuk tingkatan 1, 2 dan 3 ya. Kita tak panggil peperiksaan akhir tahun dah. Kita panggil UWASA. 我们是叫什么？ ujian, okay, akhir, okay, sesi akademik. Okay, ujian akhir sesi akademik namanya UWASA, ujian akhir sesi akademik. Itu peperiksaan akhir tahun. 年终考试我们现在是叫 UWASA. Okay, cikgu berharap kalian semua ingat ya. Kita panggil UWASA adalah sekarang ya, akhir tahun tu. Maksudnya sekarang ni ada masih lagi lebih kurang sama. Okay, formatnya lebih kurang sama. Okay, untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Sebenarnya ada sedikit saja perubahan. Baiklah, kita tengok kertas 1. Sebenarnya ini masih sama ya, pemahaman. Okay, dan bentuknya ialah semua soalan objektif dikaitkan dengan sedikit soalan subjektif. 有理解文和选择题. Okay, ini ada pemilihan objektif 选择题或者是有一些 subjektif. Subjektif 就是我们要写的. Okay, so bentuk soalannya objektif dan subjektif, tak ada masalah. Yang ni tak ada banyak perbezaan. Untuk bahagian seterusnya, cikgu nak ceritakan tentang bahagian A, B dan C. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, jenis soalannya tak banyak berbeza, tidak banyak berbeza, iaitu 10 soalan tata bahasa. Okey, ini ialah soalan tata bahasa. Okey, 这个是我们的语法. Okey, 语法. Okey, tata bahasa. Dan juga ini pemahaman 5 soalan. Jadi di sini ada 10 soalan. Untuk bahagian B pula ada 4 soalan. Sama, yang ini ialah soalan tata bahasa. Okey, dan juga ini pemahaman. Pemahaman untuk 3 soalan pemahaman. Okey, jadi bahagian ini ada 4 dan 3 ada 7 soalan. Maka sini ialah bukan objektif ya. Yang atas ni semua objektif. Okey, bahagian A. Bahagian A semua objektif. Yang ini subjektif. Subjektif 就是要写的. Okey, bahagian B 是写的. Bahagian B perlu tulis. Bahagian A semua objektif. Okey, bahagian B subjektif. Dan pula bahagian B ini ada lagi soalan novel. Okey, selain yang tata bahasa, selain pemahaman, ada juga pemahaman novel. Ini Komsas. Okey, ada 1 soalan sahaja di sini. Ini 1 soalan. Okey, jadi itu bahagian A dan bahagian B. Bahagian C pula berkaitan dengan pemindahan maklumat. Okey, iaitu ringkasan tingkatan 1, rumusan tingkatan 2, ulasan tingkatan 3. Jadi untuk kalian tingkatan 1, kamu kena tahu soalan ringkasan saja sebenarnya. Tingkatan 2 pula, kamu kena tahu rumusan dan ringkasan. Untuk tingkatan 3, awak dah tambah 1 ulasan. Jadi itu untuk bahagian yang berkaitan dengan bilangan soalan. Okey, bilangan soalan. Seterusnya kita pergi tengok soalan bahagian yang seterusnya, markah. Okey, pemarkahan bahagian A iaitu tadi tata bahasa dan pemahaman objektif, ada 15 markah. Okey, bahagian B ada tata bahasa dan juga pemahaman tambah dengan novel. Okey, markahnya 30 markah. Okey, ini 15, ini 30 markah. Jadi bahagian C yang berkaitan dengan ringkasan, rumusan ataupun ulasan, maka sini 15 markah. Jadi jumlah markahnya ialah 60. Dan masa ujian, masa UWASA kamu untuk kertas 1, iaitu kertas pemahaman. Okey, inilah semua kertas pemahaman ya. Pemahaman 1 jam 30 minit. Ini dia. Okey, jadi cikgu berharap kamu dapat kuasainya lah. Okey, dan seterusnya kita pergi bahagian 7, aspek yang ke-7 iaitu aras kesukaran. Susah ke? Nah, untuk soalan UWASA tingkatan
1, 2, 3. Soalan rendah maksudnya soalan yang mudah. Soalan mudah ada 50%, maaf.有58%是容易的。OK， untuk sederhana 中等难的 question 是30%，ini 30. OK， 中等的，tak susah, tak mudah. Ini soalan yang tinggi, maksudnya soalan yang susah. Yang susah ni ada 20%. Jadi ini yang susah. Okey, 20%. Jadi kalaulah kamu ingin mendapat soal markah cemerlang, maksudnya melebihi 80%, okey, maka kamu perlu dapat menjawab soalan yang susah. Okey, jadi cikgu berharap untuk seterusnya cikgu nak tunjukkan contoh soalan. Okey, jom kita tengok contoh soalan bahagian B. Okey, jom yang ini. Baiklah, ini adalah soalan bahagian A, objektif yang ada gambar, 有照片, objektif kertas 1 bahagian A. Ni bahagian A. Okey, untuk kertas 1 bahagian A, maka kita akan nampak bahagian macam ni. Ini biasalah kan? Untuk kamu dah biasa, tak susah. Yang seterusnya, ada juga soalan jenis ini, bahagian A. Aneka pilihan Okey, yang ini. 有1, 2, 3, 4, ini. Objektif yang bentuk berbeza. Yang ini pula, objektif yang digarisi. Kemudian kamu pilih mana-mana satu yang patut diperbetul. Okey, kalau tak ada perbezaan, kamu pilih D. Okey, untuk yang ini sama. Okey, objektif berbentuk ini. Maka ada juga soalan yang ayat sama maksud. Ini ayat dan kamu kena pilih. 你就要选这个跟这句后置的同样意思的是哪一句。Okey, ini semua dalam kelas kita dah buat latihan, tak ada masalah. Jadi ada juga soalan objektif yang berkaitan dengan peribahasa. 跟那些peribahasa 有关联的 juga ada dalam soalan objektif bahagian A. Kemudian bahagian A ada juga soalan pemahaman, 有理解文. Okey, 理解 objektif 选择题的理解. Okey, ada 5 soalan yang macam ni. Okey, itu bahagian A. Seterusnya kita tengok bahagian B. Bahagian B, tata bahasa. Ini ialah untuk jawatan kosong. Okey, jawatan kosong. Iklan jawatan kosong di sini. Okey, yang berkaitan ini ada kesalahan, kamu kena betulkan. Ini bahagian B. Kena tulis sendiri dah. Okey, bahagian B, kesalahan bahasa. Kamu kena betulkan lah. Mana yang salah, kamu betulkan. 把错的写在这边，yang 对的写进去。Okey, buat yang salah, kemudian tuliskan yang betul. Okey, seterusnya ini sintaksis bahagian B. 要写的 bahagian B 就是要写的. Kamu kena susun semula ikut pola ayat FN dan sebagainya. Seterusnya untuk bahagian B ada juga soalan yang berkaitan dengan peribahasa. Diberi gambar, kamu perlu tulis peribahasa. 比如说他要你写 2 peribahasa yang bersesuaian dengan gambar. Okey, jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Macam tu kan. 2 peribahasa 要写下。这个 bahagian B 就是要写的，要写下有关的 peribahasa. Okey, dan seterusnya bahagian soalan B 还有另外一个 pemahaman, 对吗？ Okey, ada pemahaman. Jadi kita dah tahu bahagian A objektif, tata bahasa dan pemahaman. Bahagian B sama tata bahasa dan pemahaman, tapi yang bertulis. Bahagian B kena tulis. Okey, jadi berdasarkan bahan kamu baca dan kamu jawab. Itu bahagian A dan B, kertas 1. Bahagian C. Okey, bahagian C ringkasan macam ni lah. Okey, ringkasan. Kena tulis ringkasan. So bahagian C 就是写的完全。这个要写 ringkasan. Ringkasan ini untuk apa? Tingkatan 1 kan? Tadi dah sebut kan? Tingkatan 1. Jadi untuk yang ini bahagian rumusan. Rumusan untuk tingkatan 2. Okey, jadi untuk bahagian C ulasan tingkatan 3. So 你这个写 ulasan 就是短篇的。Nah, yang kena ingat ialah yang perlu diingati oleh calon ialah ringkasan, tak ada pendahuluan, tak ada pendahuluan, tak ada penutup. Tak ada. Okey, untuk apa? Untuk ringkasan. Tak ada pendahuluan, tak ada penutup. Semua cut and paste ni. Actually, untuk ringkasan, kamu cut and paste. Cut and paste. Okey, 就是抄选它里面的字出来写. Okey, kamu tulis sampai 100 patah perkataan. Okey, tulis sampai 100 patah perkataan.
Okey, dengan gunakan selanjutnya, seterusnya, selanjutnya, okey, seterusnya, okey, selain itu, okey. Ini je penanda wacana yang kamu guna. Copy and paste for ringkasan. Okey, seterusnya untuk rumusan, rumusan ni lain sikit. Okey, rumusan ini kamu kena ada satu pendahuluan. Okey, kemudian kamu kena kemukakan sekurang-kurangnya isi kena ada 5，最少5个 isi， 这个要有开场白。OK， 后来你要有一个什么 penutup。OK， ini ialah untuk rumusan. Maksudnya kamu kena rumuskan. Dalam ni ada apa ya? Dalam ni ada cara ke? 有些cara。还是你要知道它的 synonym cara, punca ke, masalah ke, okey, langkah tu cara ya. Okey, kesan ke atau kebaikan ke, okey, keburukan. Jadi semua ini kamu kena baca. 你要读了过后，大概它里面到底是讲些什么东西？它可以讲 punca， 可以讲关于这些 masalah, kesan, kebaikan, keburukan. Either 你就要写在这边 pendahuluan. Okey, rumusan membincangkan semua. Okey, dan penutup. Okey, jadi itu nanti kamu boleh rujuk video yang dikongsikan berkaitan dengan cara membuat rumusan. Seterusnya ulasan. Baiklah, untuk ulasan juga tiada pendahuluan, tiada penutup. Tapi kamu buat dalam satu perenggan saja. 80 hingga 100 patah perkataan. Jadi tolonglah tulislah sampai 100. 写到100个字，不要浪费机会。Okey, ulasan tak ada pendahuluan, tak ada penutup. Dalam satu perenggan pun boleh. Okey, dalam satu perenggan sahaja，在一段里面，OK 都可以了的。但第一句你就要讲咯，开始讲rumah ini berkembar dan bagilah maklumat yang berkaitan ini, maka kamu tulis dalam ulasan. Itu sahaja untuk kertas 1. Masa 1 jam setengah ada 3 bahagian. Itu bahagian A, tata bahasa dan pemahaman objektif. Bahagian B, tata bahasa pemahaman yang berbentuk subjektif dan juga novelnya dalam bahagian B. Bahagian C adalah ringkasan, rumusan dan ulasan. Jadi cikgu akan jelaskan kertas 2 pula dalam video yang berbeza. Okey, jadi